أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada faedah dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini insya-Allah kita sambung balik perbincangan kutip kita, kitab kecil kita, kitab ringkasan tanda-tanda kiamat. Yang pagi ini ataupun tengah hari ini kita akan sambung muka surat yang ke-11. Poin yang ke-7. Jadi kita akan sambung balik, kita akan tengok berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengetahuinya dan mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan benda-benda yang seumpama ni. Baik. Hari ini kita nak sambung tajuk yang ke-7, 4 golongan mengerjakan haji. Ini tajuk hari ini. Wa qad ruya fi khabar min tariq ahli al-bait إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج 4 أصناف: سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة. Sesungguhnya diriwayatkan di dalam khabar daripada jalan ahli bait, maksudnya daripada jalan ahli keluarga keturunan Nabi SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan, hadis ini ada dalam Ihya Ulumuddin. Tak apalah kita tak bincang berkaitan dengan status hadis dan sebagainya. Ini sebagai satu peringatan untuk kita sahaja. Ada hadis yang berbunyi, apabila tiba akhir zaman, manusia keluar menunaikan haji terbahagi kepada 4 keadaan, yakni 4 niat. Para pemerintah untuk bermegah-megah, orang kaya untuk urusan perniagaan, orang miskin untuk meminta-minta, dan para qari Al-Quran untuk mendapat pujian. Ayah-ayah yang mana ada kitab, kalau boleh buat catatan sikit. Rupanya di antara satu suasana yang akan berlaku di akhir zaman, tanda ni muncul pada orang-orang pergi Mekah. Orang yang mengerjakan haji di Mekah, orang yang buat haji di Mekah ke buat umrah di Mekah, kalau kita tengok ibadat tersebut perlu untuk kita lakukan dengan ikhlas. Pergi buat ibadat ni kena ikhlas. Tambah pergi Mekah kena ikhlas kerana Allah. Pergi tu nak buat ibadat kerana Allah. Tapi rupanya bila mari akhir zaman, manusia pergi buat haji ni mula hilang niat kerana Allah. Buat catatan sikit kat buku tu. Tulis kat buku tu, tulis situ, mulai hilang niat kerana Allah. Rupanya antara akhir zaman, manusia pergi buat haji di Mekah ni kebanyakannya mula hilang niat kerana Allah. Pergi tu bukan kerana Allah dah. Pergi tu bukan nak buat ibadat dah. Pi ni ada agenda masing-masing. Pi ni ada tujuan masing-masing. Apa tujuan dia, Ustaz? Antara yang disebut dalam hadis ni, para pemerintah untuk memegah-megah. Orang ada kuasa ni, dia pi sana, dia pi seumpama melancong. Pi nak senang tu, senang ni, dia nak senang semua, nak segala-gala senang. Sedangkan ibadat ni satu benda yang perlukan kesusahan. Ibadat ni kena susah. Tapi dia pi tu dia mau semua senang. Dia tak mau susah-susah. Macam pergi melencong. Orang berniaga untuk urusan berniaganya, di sana tengok bisnes, lubang bisnes apa-apa banyak-banyak, dia boleh cari di sana. Orang miskin untuk meminta-minta, minta tu buat kurungan, tulis situ minta sedekah. Orang-orang miskin pergi Mekah, agenda dia nak pergi kutip sumbangan. Pasal apa? Pasal di Mekah ni majoriti orang kaya pergi, majoriti orang berada pergi, orang nak buat kebajikan banyak.
Dia pi juga, tapi pi tu nak minta ke orang. Dan para qari Al-Quran, orang-orang yang reti agama, orang-orang yang reti tentang ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang bahasa mudah, orang yang reti sikit lah. Hak ni ada sebahagian pi ni pasal nak title, nak gelaran haji, nak gelaran hajah. Masa sebelum pi dia dah berangan dah. Dia kata balik ni orang panggil haji kat aku. Rupanya antara suasana nak mai di akhir zaman ni, manusia pergi Mekah ni mula hilang niat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh tulis sikit nasihat kat tepi buku tu, catat sikit nasihat, tulis situ pergi Mekah betul niat, boleh tu. Maknanya siapa nak buat ibadat di Mekah khususnya, nak buat haji ke nak buat umrah, betulkan niat kerana Allah. Tu ya. Suasana ni main ni lepas ni, cuma kita hak main mengaji jagalah. Raid nombor 7 memang duk jadi dah pun. Raid Nombor 8, manusia dalam dilema. Ni pun satu di antara suasana akhir zaman, suasana kita dekat dengan kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujur. Siapa ada kitab buat titik itu. Siapa tak ada kitab, kita boleh ambil ada kat sini sikit. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujur. Buat titik itu. Faman adraka dhalika az-zaman falyakhtaril 'ajza 'ala al-fujur. Atau kama qala rawahu Ahmad wa Abi Ya'la. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, manusia berada dalam dilema antara lemah dan dosa. Maka barang siapa yang menempuh zaman itu, maka hendaklah memilih lemah daripada dosa. Ayah-ayah yang mana ada kitab, buat catatan sikit. Sekali lagi saya baca, buat catatan kat situ nah. Akan datang kepada manusia satu zaman, manusia akan berada dalam dilema antara lemah dan dosa. Lemah tu buat catatan atas dia, tulis situ tekanan daripada manusia. Dan dosa. Dosa ni kita panggil dosa lah, benda dosa, benda yang langgar batas Tuhan, benda yang langgar peraturan Tuhan. Itu dosa lah. Rupanya akan mari di akhir zaman ni, oleh sebab ilmu makin kurang dipelajari, oleh sebab iman makin kurang, bahasa mudah tu, kepercayaan manusia terhadap agama Tuhan ni makin kurang. Kemudian Ustaz, orang duk kira gila reta saja. Kemudian Ustaz, pihak yang memerintah pun tak ambil peduli sangat, dia benarkan benda-benda haram duk berlaluasa. Rupanya bila suasana ni jadi, dia akan main satu tahap, kita duk jadi serba salah. Dilema tu serba salah. Antara benda ni dosa dengan benda ni tekanan orang. Contoh macam ni lah. Saya buat contoh senang-senang lah. Ayah-ayah kerja. Ni, ayah bekerja. Kita bila kerja, orang keliling kita ni pakat duk buat merapu belaka. Contohlah, mereka duk claim tipu. Contoh, mereka duk ambil benda haram cara tipu. Kita bila duduk di tempat tersebut, kita kalau duk buat kemah itu, tak boleh, benda ni haram, tak boleh, aku tak mau bagi, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Orang pasti bermusuh dengan kita. Pasal apa? Pasal suasana akhir zaman tu macam tu rupanya. Rupanya akhir zaman ni ramai orang jahat rupanya. Kalau kata benda tu kita tahu tak betul, tapi semua orang pakat buat belakang. Kalau kita duk pergi perkemah nak buat macam mana hak Tuhan suruh, kalau kita duk pergi perkemah macam mana nak tahan apa yang agama kata, orang semua keli dengan kita. Kena marah, kena kata, kena tindak. Kadang bos pecat big wang betul ya. Ni contoh lah. Kalau buat benda betul kena. Tapi kalau buat tak betul, semua orang setuju. Buat tak betul, setuju. Rupanya akhir zaman dia akan main suasana macam tu. Ibu-ibu di belakang, ibu-ibu tahu, contoh simple lah, anak kita nak kahwin, lah PKP payahlah sikit, contoh lah. Anak kita nak kahwin, dia nak kahwin sekali seumur hidup, dia minta kat kita benda-benda hak sangat merapu. Dia minta nak cabut tudung, dia minta kalau boleh nak pakai macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Kita duk mengaji sikit-sikit, dia kata tak mau, tak boleh. Mana boleh, nak menikah takkan nak cabut tudung, nak menikah takkan nak berdedah aurat. Contoh, kita tak bagi. Rupanya bila kita tak bagi, nanti kita kena musuh. Dia musuh orang kita. Ayuh yang kira lah, mak ni kolot lah, orang semua pakat buat boleh.
Cik nak buat sikit tak boleh. Lah payah-payah sangat. Ayah nikah. Dia mula. Nampak tak? Dia lawan. Kita nak buat ikut macam mana Tuhan suruh. Tapi kita kena lawan. Dia kemas suasana macam tu. Kita buat betul ya, kita kena. Habis tu kalau buat tak betul, kalau buat tak betul, dosa. Tapi dia setuju lah. Anak kan kata bagus, ayah sporting. Mak clear. Pasal bagi. Faham tak contoh? No? Kaitlah dengan contoh-contoh lelah hidup kita ni. Kita duduk di masjid, kalau buat benda betul, kena. Cuba buat benda tak betul. Ada ramai orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi ada orang setuju. Kita duduklah negeri lah negara, ada macam tu lah. Buat benda betul, kena. Buat benda salah, orang setuju. Rupanya akhir zaman dia akan main suasana tu. Jadi Nabi ajak siapa yang ada kitab buat catatan sikit lah. Tepi perkataan dilema tu, tulis situ serba salah. Rupanya akan main satu suasana, umat Islam ni akan jadi serba salah. Buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Buat kok ni berdosa, Tuhan marah. Buat kok ni masuk neraka. Tapi kalau buat kok ni, orang marah pula. Dia jadi macam tu lah akhir zaman. Nabi bagi satu panduan kat kita, pakat-pakat ambil belakang. Nabi sebut, maka barang siapa menempuh zaman itu, siapa duduk pada zaman serba salah ni, duduk main buat kok ni tak kena, buat kok ni tak kena. Ayah nak tengok bini, tak tengok, dia melampau Ustaz. Tengok lagi, saya kena. Contoh, lain kali duduk begitu. Contoh ni contoh nak bagi faham. Ibu-ibu ada anak, tak tengok, tak boleh Ustaz. Saya mak kena tengok. Sehari kalau tengok, dia potong elon bulanan 400. Dia duk bagi duit, hak tu duk bagi duit kat kami Ustaz. Pergi tengok lebih-lebih kurang, silap-silap hilang 400. Jadi dia serba salah tu. Faham tak contoh? Boleh no? Rupanya Nabi sebut siapa duduk pada zaman macam tu, dan sekarang kita memang duduk zaman ni. Nabi kata falyakhtaril ajza 'alal fujur. Nabi kata pilih yang tekanan manusia tu. Maksud dia apa? Ikut juga peraturan Tuhan. Maksud dia ikut apa Tuhan suruh. Orang nak marah. Orang tak setuju, lantak pergi ke dia. Tu kasar bahasa. Orang tak berkenan, pergi ke dia. Orang nak katok lah. Rupanya Nabi suruh pilih ikut perintah Tuhan. Orang nak marah. Kira lepas ni kalau benda tu salah, kata salah. Orang nak marah. Orang tak puas hati, sudah. Tak boleh ikut rentak manusia akhir zaman. Siapa ikut rentak manusia akhir zaman, Jahannam. Faham? Agak-agak tanda ni keluar ni. Keluar no, perayaan mula lepas tu. Keluar apa pun. Cuma hari ni kita ambil mengaji, lepas ni makna kena pegang sungguh dengan apa yang Tuhan kata. Pegang sungguh dengan ajaran Islam. Akhir zaman memang akan jadi suasana macam tu. Baik. Nombor 9. 4 perkara yang berharga mulai hilang. Tambah sikit belakang tu, mulai hilang. Rupanya di antara suasana akhir zaman, ayah boleh perhati ada 4 tanda yang baik, yang berharga, yang agung dalam Islam ni. Kita tengok mula jadi merepek. Tengok mana? Kita baca hadis ya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda wa 'ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, akan mai dekat akhir zaman ni, akan berlaku suasana ni, akhir zaman akan jadi benda ni, apa dia? Tidak tinggal daripada Islam melainkan nama. Siapa ada pen garis perkataan tidak tinggal dari Islam melainkan nama, tulis satu. Rupanya benda nombor 1, benda paling mahal, mula berubah, mula hilang, mula jadi caca merba, mula jadi serabut, mula jadi merepek. Nombor 1 ajaran Islam. Rupanya ajaran Islam mula ditinggalkan oleh orang Islam. Orang Islam mula tinggalkan ajaran Islam. Ini tanda akhir zaman. Kalau jadi, tu tanda nak kiamat. Jadi Ustaz, jadi hari ni orang Islam tinggal ajaran Islam cukup banyak. Tak payah bincang panjang. Apa saja bidang hidup hari ni semua orang buang hak Islamnya. Orang ambil yang bukan Islamnya. Tak payah ulah panjang-panjang. Tidak tinggal daripada Quran melainkan tulisan. Garis tulis nombor
tidak tinggal daripada Quran melainkan tulisan tu, apa makna dia Ustaz? Maksud dia akhir zaman Quran ni tinggal tulisan, apa makna dia? Nah, siapa nak catik boleh catik nah. Nombor 1 catik belah kat ruang-ruang kosong yang ada tu. Nombor 1 tulis itu Al-Quran tidak dibaca. Itu maksud nombor 1. Bila Quran akhir zaman mula tak dibaca, jadi automatik tinggal tulisan lah. Duduk kat rak je lah, duduk dalam mushaf je lah, pasal orang tak baca. Itu satu. Yang kedua, tulis itu baca tetapi tidak diamalkan. Akhir zaman orang baca, ada yang baca Quran tapi baca saja, tak ikut apa yang ada dalam Quran. Jadi dia seumpama baca tulisan je lah, seronok baca je lah. Itu juga maksud Quran tinggal tulisan. Yang ketiga, tulis itu baca dipelajari tetapi diselewengkan. Dah kali yang betul ada pada tulisan saja. Ada ke Ustaz? Ada belambak Allah ni. Kan? Dia baca ayat Quran macam ni. Kan Allah Ta'ala sebut aqimis salah, dirikan semayang, lidulu kisyamsi, ketika matahari gelincir, ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari ataupun waktu malam, wal Quranil fajri, dan juga waktu fajar. Ada yang ambil ayat Quran tu, matahari gelincir, terbenam matahari dengan fajar. Dia kata semayang naknya 3 waktu ya. Pasal dia kata gelincir matahari, Tuhan sebut dalam Quran gelincir matahari ni zuhur. Tenggelam matahari, dia kata isyak. Wal Quranil fajri, subuh. Fajar, subuh. Dia kata 3 waktu ya. Dia baca ayat Quran tapi dia pusing. Ada hak lagi kemah. Hak ni kalau siapa pandai bahasa Arab dia boleh bahas sikitlah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salah. Qumtum tu kalau kita terjemah daripada perkataan qama ni bangun, tu kita sebut qiyam tu bangun, qama bangun, qumtum kamu telah bangun. Qumtum tu terjemahan dia kamu ramai-ramai telah bangun. Kalau terjemah ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua telah bangun untuk semayang, telah bangun semayang, telah mendirikan semayang, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke buku lali. Kalau terjemah ayat tu seketul-seketul macam tu, maksud dia seolah-olah nak bagi tahu semayang dulu baru ambil ayat semayang, semayang dulu baru wudu. Ada orang terjemah ayat Quran macam tu, padahal tak betul. Terjemahan tu betul-betul salah, memang salah sungguh. Tapi dia baca, dia seleweng terjemahan. Macam mana? Kedaman ada. Lah kali Quran tinggal tulisan. 2. Yang ketiga Nabi sebut masjid hebat tapi sunyi dari petunjuk, garis tulis nombor 3. Ya? Masjid hebat tapi sunyi pada petunjuk, itu gambaran masjid ni orang bicara tentang pembangunannya. Orang kira buat bangunan bagi besar-besar tapi pengisian tak ada. Itu maksud masjid hebat tapi sunyi dari petunjuk. Baik. Nombor 4 garis ulama-ulama. Tu saya tulis tu segelintir, bukan semua lah. Ada sebahagian ulama, ada sebahagian para agamawan menjadi manusia paling jahat di bumi ni. Daripada mereka keluar ujian, mereka menyelewengkan agama daripada yang sebenarnya, mereka menyebarkan yang palsu daripada yang betul, mereka duk buat benda merepek disebabkan tujuan dia duit ke apakah, mereka menipu, mereka merapu, dan kepada mereka ujian itu kembali. Akhir zaman akan muncul, akan ada orang-orang yang disebut sebagai orang alim ataupun agamawan lah, mereka ni merapu, pusing, kena kelentong, dan fitnah tu dia bawa keluar pada masyarakat. Akhirnya masyarakat rosak disebabkan fitnah mereka. Akhir zaman akan muncul orang-orang jahat macam ni. Ada tak? Lambak tak payah bincang masa lah. Lambak lah, tarik lah nombor 9. Keluar tak? Keluar pun. Islam tinggal lama lah, tak payah bincang-bincang. Semalam ada saja duk tengok Facebook tu. Rupanya budak-budak lah berani sungguh tu. Semalam saya tengok ada satu video dalam Facebook lah. Dia terang-terang ni, dia buat macam apa, live talk apa, jenis cakap direct ni. Dia duk cerita kata dia kena tangkap polis. Lepas
Lepas tu masa polis tu duduk selongkang tengok jumpa kondom. Polis tu tanya kondom ni buat apa, dia kata simpan abang main-main dengan boyfriend. Dia cakap direct tu, ya kata tu dia wah. Lepas tu sambil duk cakap ni orang Melayu Islam kita ni, sambil duk cakap ya Allah sebut kan, oh aku kena tanya semalam banyak ya Allah. Lepas tu dia mencarut, dia sebut ya Allah, itu dia mencarut. Kata awak lah manusia mudah kata sampai tahap macam ni jenuh dah kedaman. Nama Islam tapi tahu payah reang musmilan. Baik, tanda yang ke-10 semua keluar belakang ni Tanda yang ke-10 muncul Dajjal penipu. Siapa ada kitab buat catatan itu nabi palsu. Itu nabi palsu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yub'ath ad-dajjalun kadzzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul Dajjal, tukang berdusta, maksudnya nabi palsu, hampir 30 orang. Rupanya tanda akhir zaman kita akan mula tengok akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ayah buat catatan sikit bawah 30 orang tu, tulis situ yang dikenali dan memiliki pengikut. Itu antara kriteria dia lah. Rupanya yang masuk kategori nabi palsu ni, hak masuk dalam senarai hak kita sebut ni, hak 30 ni lah. Rupanya yang kenal, dikenali dan ada pengikut. Hak mengaku nabi palsu tak ada pengikut pun lagi ramai. Ni hak cerita ni hak mengaku nabi palsu, kenal, lepas tu pengikut dia ramai. Jumlah mereka berapa Ustaz? 30 orang. Semua mereka mendakwa mereka adalah utusan Allah. Tanda akhir zaman akan muncul nabi palsu. Jumlah dia berapa? Nabi sebut dalam satu hadis 30. Ada hadis lain Nabi sebut 27. Maknanya nak abang kata akhir zaman ni akan muncul orang yang mengaku nabi palsu. Jadi hati-hati. Yang main mengaji hati-hati. Nabi palsu ramai. Dan kemuncak nabi palsu, dia keluar nanti dia mengaku dia nabi. Dia mengaku dia utusan Tuhan. Kemuncak dia nanti Dajjal. Dajjal itu kira kemuncak dia keluar, dia akan mengaku dia utusan Tuhan. Dan orang yang mengaku jadi utusan Tuhan ni, dia akan bawa satu benda yang dipanggil khariqul adat, benda-benda kita panggil macam magic lah, ataupun kalau nabi-nabi dipanggil mukjizat. Dia akan bawa benda merepek tu. Dan benda merepek tu jadi, dia buat jadi. Sebab tu orang banyak ikut. Dia tengok orang sakit, dia pergi tempuh tu, lega. Dia tengok orang ni apa sakit, apa kusta ke apa, dia pergi semua, lega. Masa tu ingatlah, semua orang akan percaya. Sedangkan kita, akidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Nabi terakhir. Tak ada dah Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boh siap-siap dalam kepala tu. Sebab akhir zaman akan mari lagi golongan manusia hak mengaku jadi Nabi. Boleh dapat zakat tu? Selesai. Cuma siapa nak buat catatan, buat sikit lah kalau nak cetik no. Bila mula keluar Nabi palsu ni? Ayah yang mana ada kitab buat catatan kat buku tu, tulis siap-siap lah. Mula keluar, tanda nombor 10 ni, mula keluar atas muka bumi, tulis kat buku tu, mula keluar tahun 10 Hijrah. Maknanya Nabi palsu ni start keluar atas muka bumi ni, dia mula jenguk yang keluar tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah mula keluar. Kita sekarang 1442. Agak-agak berapa Nabi palsu? Dan yang syoknya masa tahun 10 Hijrah tu, hak mengaku Nabi palsu ada 4. Ada 4 orang. Tahun 10 Hijrah tu baginda masih hidup. Ada ketika baginda baru wafat, dekat 4 orang mengaku Nabi palsu. 3 laki-laki, 1 perempuan. Maknanya tanda tu dah keluar dah. Tahun 10 Hijrah keluar dah. Kita dah 1400. Lagi banyak orang mengaku Nabi palsu. Berlambak lah. Malaysia pun ada lah. Malaysia dah tak payah sebut lah. Ada satu hak duk sebut dia utusan Tuhan, tapi mati lah, mati tak payah bincang lah. No? Ada hak masih hidup, ada seorang ni. Dia Rasul Melayu. Ada hak. Dia mengaku dia Rasul kepada umat Melayu. Bila orang tanya ada dalil ambil mana? Dia kata dalil dalam surah Yasin ayat nombor 3.
Apa ayat Yasin, ayat Mutiga tu ayat apa Ustaz? Kan Allah Ta'ala sebut Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Kan terjemahan dia macam tu. Innaka, sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Dia kata bila saya baca ayat tu, mana Tuhan lantik saya lah jadi utusan. Oh. Sesungguhnya kamu daripada utusan Tuhan. Padahal ayat tu sesungguhnya kamu wahai Muhammad daripada utusan Tuhan. Kamu wahai Muhammad, kamu tu merujuk pada Nabi SAW, bukan pada dia. Tapi dia pusing, nampak tu kata pusing ayat Quran, dah kali mengaku jadi Nabi. Tu pun pengikut dia ramai kak, kat 200 orang kak. Dalam keadaan merepek tu pun pengikut ada 200 orang lebih. Rakyat nombor 10 tu. Baik, tanda yang ke-11 kita tengok, hak ni kita nak tengok ada tak ada ya. Kalau ada kita rebuh raik, kita tulis sikit lah. Antara nombor 11, tersebarnya keamanan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya minta izin baca bahasa Melayu cepat sikit. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga seseorang mudah bermusafir daripada Iraq ke Mekah, dia tidak takut melainkan kegelapan malam. Rupanya tanda akhir zaman akan muncul satu suasana orang Islam ni hidup aman, hidup sejahtera, daripada Iraq berjalan mai ke Mekah tenang, tak susah hati apa. Ada tak ada zaman ni? Agak-agak tanda ni dah keluar ke belum? Ayat raik nombor 11 tulis kat situ, telah berlaku zaman Khulafaur Rashidin. Dia tu. Rupanya zaman Khulafaur Rashidin, masa kerajaan Islam perintah, masa tu orang Islam berjalan aman. Hatta berjalan perempuan seorang-seorang perempuan berjalan tenang, dia tak fikir apa, tak ada masalah apa, dia cuma takut binatang besar. Rupanya pernah mari satu suasana orang Islam hidup sangat-sangat aman. Tanda ni dah keluar. Bila keluar tu tanda nak kiamat. Rakyat musbelah memang keluar pun. Tanda ke-12, memerangi golongan yang memakai pakaian bulu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku ada siapa nak berbaris, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilul muslimin at-turk. Nah, boleh baca at-tark, boleh baca at-turk. Qauman wujuhuhum kal majanil mutriqah yalbisuna asy-sya'ru wa yamshuna fi asy-sya'ri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi golongan at-turak. Kiamat tak akan jadi melainkan kamu akan tengok tanda ni keluar dulu dalam dunia ni. Tanda apa? Orang Islam akan perang dengan satu puak, nama puak ni at-turak. At-turak bukan orang Turki lah, lagi duk terjemah Turki pula. At-turak ni bukan orang Turki. At-turak, siapa dia? Satu kaum yang wajah mereka bengis, tambah S sikit, wajah mereka bengis, muka garang, mereka pakai pakaian bulu, mereka pakai kasut bulu. Tanda akhir zaman Nabi sebut, kalau hadis yang lain boleh tengok lah, kalau kita cantum-cantum, Nabi kata akhir zaman orang Islam akan perang dengan satu puak, muka dia garang, mata dia sepek, biji mata dia merah, dia pakai baju bulu, dia pakai kasut bulu. Kalau orang Islam dah perang dengan puak-puak ni, tu tanda nak kiamat. Tanda ni dah keluar ke belum? Ayah-ayah yang ada kitab buat catatan kat bawah tu sikit, tulis tu lah, lepas tu buh rek pun tak apa. Rupanya peristiwa ni dah jadi dah no. Dan puak ni pun tak ada dah atas muka bumi, puak ni hilang terus lah. Puak mana Ustaz? Tulis itu, peperangan dengan tentera Mongol. Peperangan dengan tentera Mongol. Kan tentera Mongol serang kota Baghdad tu. Kan tentera itulah Genghis Khan, apa Khan kita dulu dengar tentera belah Mongol tu, Mongolia apa. Tentera-tentera belah tu main serang kota Baghdad. Dekat 2 juta orang Islam dia bunuh. Habis kitab-kitab di Baghdad tu habis dia bakar. Dia ambil habis kitab-kitab di sana, hak bakar, hak pergi rendam dalam sungai, rendam habis. Tu yang banyak pengajian turas, kitab-kitab turas umat Islam hari ni habis. Pasal apa habis Ustaz? Banyak tempoh puak tu masuk lah. Puak tu pelingkup orang Islam sungguh masa di Baghdad dulu. Tahun bila Ustaz? Buat catatan di situ, tulis situ 656 Hijrah. 656 Hijrah. Mana
Bahasa kampung kita ni, tanda kiamat nombor 12 ni, keluar 800 tahun lepas yang orang kita duk relax ni, duk rasa tak apa, lambat lagi, boleh buat ikut suka lagi, asal nak buat maksiat apa buat lagi. Padahal Nabi sebut dah, tanda kiamat takkan berlaku sehingga orang Islam perang dengan puak-puak ni. Peperangan ni dah jadi 800 tahun lepas. Ingat noh, pakat-pakat ingat lah. Baik, tanda ke-13. Antara tanda akhir zaman, fitnah berleluasa. Ayah-ayah yang mana ada kitab, buat catatan sikit. Yang ni kena dengan hidup kita semua noh. Maksud fitnah berleluasa ni, maksud dia bila mai dekat-dekat nak kiamat, kamu akan tengok ujian bertimpa-timpa. Tu maksud dia. Tulis siap kat buku tu. Ujian bertimpa-timpa. Rupanya bila mai nak kiamat, kamu akan tengok setiap orang Allah Ta'ala akan uji dengan ujian yang bertimpa-timpa. Manusia ni kena uji macam-macam benda. Bila mai isu kesihatan, bab kesihatan ada ujian. Bila mai isu rumah tangga ada ujian. Isu pekerjaan ada ujian. Kira hidup dia tu ditimpa banyak masalah. Tengok kita tengok. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ati fitanan. Baca dia fitanan ka qat'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi. Ambil perhatian hadis ni nah. Pasal hadis ni kena dengan hidup kita belakang ni. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i fakassiru qasiyikum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikumul hijarata fa in dakhala ala ahadikum falyakun ka khairi ibni adama atau kama qala rawahu Abu Daud rawahu Tirmizi. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, maksud dia bila dekat-dekat nak kiamat, tanda ni keluar. Apa dia? Terjadi ujian seperti malam yang gelap gelita. Ayah-ayah yang buat catatan sikit dekat ayat ujian seperti malam gelap gelita tu, buat catatan, tulis itu ujian yang terlalu banyak. Gelap gelita tu maksud dia ujian yang macam-macam sudut ujian sampai kita jadi tak tahu, tenggelam punca. Jaga pasal kita semua akan menghadapi ni benda ni. Inilah kita PKP tak boleh rentas negeri. Berapa banyak yang stres. Dia jadi murung. Ni ujian. Dah lah masalah kewangan pun ada masalah. Masalah kesihatan pun ada lagi. Tambah main murung lagi. Tambah anu lagi. Tambah problem. Dia main macam-macam. Tapi ingat lah. Nabi pesan dalam hadis ni. Yang ni yang takut maknanya ni. Tengok. Sehingga sampai satu tahap Nabi sebut. Seseorang itu paginya beriman. Pagi beriman. Tapi petangnya menjadi kafir. Petangnya beriman, tapi paginya menjadi kufur ataupun menjadi kafir. Apa maksud dia Ustaz? Ayah-ayah boleh buat catatan kat tepi buku tu, kat bawah tu ada ruang kosong, tulis kat buku tu. Banyak ujian sehingga iman goyah. Rupanya akhir zaman manusia akan kena macam-macam problem sampai satu tahap iman dia mula goyah. Kalau bahasa kampung kita macam ni lah, dia sampai tahap mula petikai takdir Tuhan. Dia mula fikir nak lawan Tuhan. Dia mula tak puas hati dengan ketentuan yang Tuhan dah atur dalam hidup dia. Dia mula bahasa mudah merungut lah, bahasa mudah. Dia merungut sampai satu tahap petikai apa yang Tuhan atur. Dia duk main pasipar Tuhan buat macam ni, pasipar aku kena macam ni, pasipar orang lain tak kena. Dia duk mula bunyi-bunyi macam tu. Sampai satu tahap tekanan dia tu dia berani. Ni minta maaf ni cerita real. Saya kerja pejabat zakat, tak payah ambil contoh Johor lah. Saya pernah kerja pejabat zakat. Bila dia main minta bantuan, rekod kita duk ada. Dia dapat bantuan bulanan, dapat duit poket, dapat bini, dapat. Kadang-kadang dia main minta, kita tak bagilah pasal tengok dalam rekod baru dapat. Kita tak bagi. Dia gamak boleh kata tu, ni tekanan. Dia kata payah-payah sangat masuk Kristian dah senang. Pam, keluar. Berani je cakap. Ayah-ayah yang main mengaji pernah dengar tak? Ada orang bila kena stres banyak, dia kata payah-payah sangat bunuh diri lah senang. Padahal dalam agama kita, minta maaf ni, dalam agama kita ni, bunuh diri dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Pergurau, melawak nak bunuh diri pun dosa. Tak boleh mana? Melawak nak bunuh diri, tak boleh. Bukan kata bunuh diri memang telah, tak boleh. Betul-betul tekad nak pergi bunuh diri, tak boleh.
melawak nak bunuh diri pun tak boleh. Tapi akhir zaman berapa banyak hari ni oleh sebab tekanan hidup dia mula fikir benda tu, dia mula bercakap nak buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ni contoh akhir zaman manusia akan berada dalam tekanan yang sangat teruk. Jadi pakak-pakak berhati-hati ya, pakak-pakak beringat. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi di bawah hadis tu, Nabi sebut orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Berdiri setempat lebih baik daripada yang bergerak. Orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kenapa Ustaz? Apa maksud di sini? Rupanya dengan suasana fitnah ujian akhir zaman yang terlalu banyak ni, kalau kata kita gagah pergi masuk duduk dalam ujian tersebut ataupun duduk pergi redah ujian tersebut, mudarat kita teruk. Akhir zaman kita akan hidup dalam suasana macam-macam masalah. Kalau kita hidup dalam keadaan kita duk lawan masalah tu, masalah ni kita lawan, masalah ni kita lawan, bahasa kampung kita masuk cempuk belakang, rupanya mudarat kita teruk. Habis tu nak kena buat apa Ustaz? Dalam hadis ni nak sebut kata banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Ni saya buat satu contoh sudahlah. Sekarang kita hidup pada zaman media massa, media sosial. Betul? Zaman ni Ustaz, dunia tanpa batasan. Kita nak bagi pandangan apa bagi, nak ulas apa ulas, nak kata apa kata, nak komen apa komen, nak kutuk apa kutuk. Tapi bila kita mula masuk dalam kutukan, kita mula start kutuk ke komen ke apa ke, fitnah tu akan berterusan, berlarutan jadi panjang. Sebab itu kalau duduk senyap tak campur, itu lagi baik. Kita duduk dalam masyarakat jadi macam-macam Ustaz. Kita takat ambil tahu, kita teguk takat mana boleh. Cukup. Jangan pergi masuk campur, duduk sekali berguit. Lama-lama sekali dengan kita rosak. Ini suasana akhir zaman ni. Dia akan mari apa benda yang kita buat. Kalau kita buat lajak, kita akan kena. Benda-benda yang tak elok lah. Jadi pakat-pakat jagalah. Selesai. Yang bawah tu tak baca pun tak apa. Cuma nak sebut, yang bawah tu jadilah orang Islam yang bersaudara. Banyakkan bersabar. Hadis yang ke-14, tanda akhir zaman, hilangnya amanah dalam diri. Amanah ni tanggungjawab. Bukan parti amanah tu bukan. Itu parti amanah dah. Maksud dia tanggungjawab. Akhir zaman akan hilang tanggungjawab dalam diri umat Islam. Ini susah ni. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila disia-siakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Apabila disia-siakan tanggungjawab, tunggulah hancur. Di antara suasana akhir zaman, manusia mula mengabaikan tanggungjawab yang diberikan padanya. Ini biasa. Ini suasana akhir zaman. Tanggungjawab dia sebagai hamba, dia tak buat. Tanggungjawab dia sebagai orang yang memimpin manusia di bawah, dia tak buat. Dia jadi ketua rumah tangga, dia tak khidmat bagi elok. Dia jadi ketua masyarakat, dia tak buat bagi elok. Dia duduk dalam pejabat, dia tak berkhidmat dengan baik. Apa sahaja bidang hidup dia ni, dia tak buat tugas dia tu dengan baik. Rupanya ni tanda akhir zaman tu ya. Dan saya rasa tak payah bincang panjang, suasana ni memang duk jadi lah ni. Apa sahaja hidupan manusia ni, kehidupan manusia hari ni, semua orang tak pegang dengan tanggungjawab. Pokoknya bila tak pegang, tunggu hancur. Memang berlaku zaman ni, Riyam 14 tu. Bagaimana hilangnya amanah ya Rasulullah? Macam mana tanggungjawab ni boleh hilang? Macam mana orang boleh tak buat tanggungjawab? Baginda bersabda, ingatlah, hadis ni ambil pesanan. Baginda bersabda, amanah ni mula hilang, tanggungjawab ni mula relai, dunia mula hancur. Punca dia apabila disandarkan, yakni diberikan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bila serah satu-satu tugas kepada orang tak layak, masa ni kita akan tengok amanah mula diabaikan, lepas tu kita akan tengok kerosakan berlaku. Ayah-ayah yang mana ada kitab buat catatan di bawah tu, tak payah bincang panjang, tulis kat bawah tu, mula hilang selepas zaman salafus soleh. Tulis siap. Yang kata amanah mula khianat ni, dia mula hilang selepas zaman salafus soleh. Mula hilang selepas zaman salafus soleh. Tulis kat buku tu 300 hijrah atau 400 hijrah atau 500 hijrah. Sebab ada perbezaan pandangan antara gelaran salafus soleh ni. Rupanya tanda amanah mula khianat ni ataupun amanah mula disia-siakan, dia mula bila zaman siapa Ustaz? Dia mula start. Kira lepas zaman salafus soleh tu, mula tengok amanah mula khianat. Amanah ni mula orang buat tak peduli. Orang tak rasa amanah ni satu benda besar. Dia rasa tanggungjawab ni benda biasa.
Tapi zaman salafus soleh, mereka sangat jaga amanah tu. Tu yang kita dengar Sayyidina Umar keluar malam-malam pergi tengok ada orang susah, tak ada orang susah. Ayah dengar Abdullah bin Mubarak ni, dia naik kuda, ada anak murid mai kat dia seorang. Bila sampai Tok Guru, tolong catik sikit boleh tak? Tolong tulis sikit boleh tak? Dia pun tulis lah, ambil pen anak murid tu, ambil kertas anak murid tu, tulis. Habis tulis, dia bagi kertas tu kat anak murid dia, okey lah. Tapi pen tu dia terlupa, dia perselit masuk dalam poket. Dia naik kuda daripada tempat tersebut balik ke kampung dia di Ar-Ray. Ar-Ray ni di Khurasan. Kalau lah ni belah-belah Afghanistan apa tu. Naik kuda pederah pergi sana, hampir perjalanan tu dekat 1000 km. Kudu naik. Berapa hari tak tahu. Sampai di kampung tu, waktu turun barang semua siap. Habis turun duk raba-raba, tengok ada pen. Yang mana pen ni berapa hari lepas punya, bukan dia punya, orang lain punya. Bukan benda besar, pen sebatang ya. Kita pergi resort, pergi hotel pun kadang hanger hotel kita sapu. Pen sebatang Apa dia buat? Dia tinggal semua barang-barang dia di situ, dia sewa kenderaan yang baru, dia tak naik tadi dah. Dia sewa kenderaan baru, pederah balik 1000 km pergi ke tempat yang beberapa hari lepas dia bertolak tu. Semata-mata nak hantar pen sebatang. Orang dulu dia ada responsibility walaupun terhadap pen sebatang, bukan hak dia. Tapi suasana ni hilang. Lepas zaman salafus soleh hilang. Zaman kita lagi teruk Korek nombor 14. Rupanya bila main suasana orang pecah amanah ni, rupanya ni nak kiamat rupanya. Memang tanda nak kiamat ni. Lepas tu pakak-pakak beringat lah. Dan jangan lupa tanda yang macam ni hilang amanah ni, rupanya makin tu dia bukan makin baik lah, dia makin lama makin teruk, makin parah. Lepas tu kita yang hadir pada hari ni ingat, apa saja amanah yang orang tanggungjawab pada kita, apa amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, laksanakan sebaik mungkin, buat bagi elok. Jangan masuk dalam tanda ni. Tanda ni pasti keluar, tapi yang mengaji jangan biar diri kita termasuk dalam tanda ni lah. Itu maksud mudah dia lah. Pakak-pakak beringat. Jangan balik cek tengoklah apa saja amanah yang tak kira lah amanah daripada Allah Ta'ala ke amanah pada manusia, selesai bagi elok. 14, 15 boleh sikit lagi boleh kan? Tak, dan 20 pun 18 pun boleh kan? Sikit kan? 10 minit masa kecederaan ada lagi, kita perhabis dekat mana boleh lah. Yang ke-15, di antara tanda akhir zaman, diangkat ilmu dan muncul kejahilan. Siapa ada kitab kejahilan ni banyak makna no. Ada maksud kejahilan ni bodoh, boleh tak? Jahil ni maksud dia bodoh. Ada maksud lain, jahil ni maksud dia kita panggil apa? Ananiah. Apa istilah Melayu kita ni? Penting diri. Boleh juga kejahilan ni membawa maksud penting diri pun boleh juga. Tulis dua-dua makna kat tepi tu. Bodoh pun boleh, penting diri pun boleh. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu ataupun hilangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Apa makna dia Ustaz? Ada 3 makna, tulis 3-3. Nombor 1, tulis kat bawah tu. Nombor 1, hilang berkat ilmu. Hilang berkat ilmu. Itu makna nombor 1. Hilang ilmu, tersebar kejahilan. Makna nombor 1 dia, hilang berkat ilmu dan muncul sifat penting diri sendiri. Itu makna nombor 1. Hilang berkat ilmu, muncul sifat penting diri sendiri. Rupanya akhir zaman manusia makin belajar makin pandai. Tapi rupanya makin pandai tu, rupanya orang mengaji bukan kerana Allah dah akhir zaman ni. Banyak mengaji bukan kerana Allah, mengaji sebab benda lain. Nak pangkat, nak jawatan, nak kedudukan. Dan bila mengaji sebab tu, dia mula mai penyakit penting diri sendiri. Dia mengaji tu untuk dia. Dia mengaji nak untung untuk dia. Ni saya buat contoh simple-simple lah. Contoh, dia mengaji bidang perubatan. Ni dunia punya cerita lah, bukan Malaysia. Dia mengaji bidang perubatan. Patutnya ilmu kamu tu untuk bantu nyawa manusia.
ilmu yang kamu mengaji itu untuk jadi hamba Allah yang membantu orang lain. Tapi dah akhir zaman dia mengaji bidang perubatan, habuan nak dapat habuan dunia. Siapa boleh bayar lebih, aku bagi perkhidmatan pada dia. Siapa tak boleh bayar kat aku, pergi cari orang lain. Dia mula mai penyakit ananiah, penting diri sendiri. Rupanya bila mai suasana ni, tu tanda nak kiamat. Satu. Nombor dua, makna nombor dua, yang ni saya rasa sedia maklum lah. Maksud hilang ilmu, tersebar kejahilan. Maksud nombor dua, dimatikan para ulama dan manusia menjauhi ilmu. Itu maksud nombor dua. Dimatikan para ulama dan manusia menjauhi ilmu. Ni pun hilangnya ilmu. Allah Ta'ala hilangkan ilmu dengan cara ulama pakat mati belaka. Dan Najayah boleh perhati tengok 2018, 2019, 2020, 2021. Ni antara tahun yang mana kita tengok cukup banyak orang-orang alim dalam dunia ni meninggal dunia. Dan orang alim ni dia tak macam orang lain. Orang lain kalau mati, kadang-kadang pengganti tu lagi hebat. Dulu Pele, Maradona mati. Orang Argentina, dia mati lah kan. Zaman dia, orang kata dia lah hebat main bola. Tapi lepas dia tua, keluar seorang lagi, Messi. Kan? Maknanya kadang yang mengganti pemain bola tu, kadang hak pengganti tu lebih hebat daripada yang awal. Yang ni biasa. Mana-mana bidang biasa. Tapi kalau bidang ilmu, tak. Kalau dalam bidang ilmu dia lain. Kalau tok guru tu meninggal, selalu yang ganti tok guru ni tawak. Tawak sikit banding tok guru. Silat-silat tawak banyak banding tok guru. Silat-silat tawak hebiak tu tak ada rasa langsung. Nak cari sebiji macam tok guru tu tak ada dah. Ni suasana akhir zaman. Dan kalau perasan memang 3-4 tahun ni memang tok guru meninggal dunia cukup banyak. Wallahu alam. Dan manusia mula tak mau mengaji ilmu agama. Ni pun tanda nak kiamat lah. Makna nombor 3, tulis kat bawah tu. Maksud hilang ilmu, tersebarnya kejahilan. Ni 3 makna semua boleh pakai. Semua betul. Maksud dia diabaikan ilmu agama. Diabaikan ilmu agama dan ditumpu ilmu dunia. Rupanya ni pun tanda ilmu akan hilang di akhir zaman. Baik, Ri'ah pun 3.15 tu. Nombor 16 belakang, tersebarnya zina dalam masyarakat. Tak payah bincang, Rik dulu Rik siap-siap. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia ini tahun-tahun tipu daya, yakni tahun-tahun ujian. Akan main sanawat khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan benda merepek. Khada'at ni tipu daya, maksudnya benda merapu lah. Dan antara benda merapu yang ada dalam tahun-tahun tersebut, disebut di dalamnya tasyi'u fihal fahishah, tersebarnya di dalamnya perzinaan. Tanda akhir zaman, zina berleluasa. Ayah-ayah yang mana ada kitab, buat catatan sikit kat buku tu, tulis itu tersebar zina, satu. Okay. Rupanya ni tanda akhir zaman ni, zina berleluasa. Lepas tu kita tak payah bincang lah. Kan? Hari ni menjadi satu kita nak panggil apa, satu perkara yang sangat membimbangkan. Dulu anak dara dengan anak teruna. Ni dalam dunia kita tak payah bincang lah ni. Kita ambil negara kita lah. Dulu orang duk susah hati, anak dara anak teruna. Lah ni orang duk susah hati juga, bini orang, laki orang. Yang ni suami pergi kerja, bini di rumah. Yang ni isteri pergi kerja, suami duduk di rumah. Depa dua pasangan pergi kerja, depa dua ni buat kerja lah. Cukup mengerikan lah ni. Cuma kita alhamdulillah Allah Ta'ala tak singkap gejala-gejala ni dari depan mata kita, syukur banyak-banyak. No ni, kita pun tak tahu nak jadi apa lah. Ya, ayah-ayah boleh catat kat situ zina berleluasa. Yang kedua tulis kat situ anak zina berleluasa pun sama makna juga. Bila zina berleluasa, hasilnya anak-anak zina akan berleluasa. Dua. Dan yang ketiga tulis kat situ, ni ada satu pandangan saya buka dalam kitab Melayu kita ni, peringatan tanda akhir zaman. Bila bahas hadis ni, dia sebut makna dia akan muncul perkara-perkara, kita nak panggil apa? Dia bukan zina, tapi benda-benda ni boleh bawa kita pada zina. Kita panggil apa?
porno boleh. Porno, benda lucah. Rupanya akhir zaman akan banyak tersebar benda-benda lucah. Kan benda lucah ni perkara yang nak membawa pada zina. Rupanya akhir zaman akan main satu suasana, benda-benda lucah ni berleluasa. Tambahlah lagi zakat, buka handset. Dia tak berzina, tapi benda-benda lucah terlalu berleluasa sampai tak boleh kawal. Rupanya ni juga tanda akhir zaman, tanda nak kiamat. Ayat nombor 16. Nombor 17 bulan depan. Hak tu syok, tengok tajuk pun syok. Nombor 17 rupanya hadut jadi dalam dunia lah ni. Pilah mana-mana negara pun kita tengok dunia bergejolak. Kau ni gila kuasa, kau ni macam ni, kau ni macam ni, sini perang, sini apa semua. Tambah kita macam kita pun dalam Malaysia, bersepah orang duk gila. Rupanya ni tanda akhir zaman rupanya. Akan berlaku perebutan kuasa politik. Hak tu nanti minggu depan kita ulah. No? Nabi sebut ada ciri-ciri dia, ada tanda-tanda dia. Nanti kita bincang lah. No? Rupanya ni satu di antara tanda akhir zaman. Jadi kita hati-hatilah dengan apa yang berlaku dalam dunia. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Siapa yang tak ada kitab lagi, kalau berhajat nak kitab, kita ada atas kursi tu. No? Boleh dapatkan kitab. Kemudian kalau rasa nak buat bayaran, ni masjid dah bayar. Jadi kalau rasa siapa yang nak buat bayaran, nak menyumbang, nak berinfak, sama-sama menyumbang, boleh letak di mana-mana tabung yang disediakan. No? Ada tubuh lah, nak bubuh apa-apa lah. Dan sumbangan tersebut, pihak masjid akan manfaatkan untuk program yang lain pula, insyaAllah. No? Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan catatan tersebut sama-sama simpan, nanti balik pakat-pakat baca semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.